pelarut dan apakah pelarut? Di dalam setiap larutan terdiri daripada dua, iaitu zat pelarut dan pelarut. Hai semua, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan jenis larutan dan ampaian. Akhir pelajaran, murid-murid dapat membezakan larutan dan ampaian, serta murid-murid juga dapat membezakan 3 jenis larutan. Di sini cikgu ada satu cawan dan cikgu letakkan air, kemudian cikgu letakkan gula satu sudu dan cikgu kacau. Dia akan membentuk larutan gula. Jadi apakah yang membentuk larutan? So, larutan terdiri daripada zat pelarut dan juga pelarut. Apakah zat pelarut dan apakah pelarut? Di dalam setiap larutan terdiri daripada dua, iaitu zat pelarut dan pelarut. Apakah zat pelarut dan apakah pelarut? Okey, zat pelarut adalah bahan yang boleh melarut di dalam pelarut. Contoh zat pelarut di sini adalah gula. Jadi gula adalah bahan yang boleh melarut di dalam pelarut. Dan apakah pelarut? Pelarut adalah cecair yang melarutkan zat pelarut. Di sini pelarut adalah air. Jadi air akan melarutkan gula. Jadi air adalah pelarut. Jadi gabungan zat pelarut dan pelarut akan membentuk larutan. Okey, larutan adalah hasil campuran zat pelarut yang melarut di dalam pelarut. Jadi kita kena tahu bahawa dalam larutan terdiri daripada dua, iaitu zat pelarut dan pelarut. Okey, jika satu cawan cikgu letak satu sudu gula, ia akan membentuk larutan cair. Dan cikgu letak 2 sudu gula, maka dia akan membentuk larutan pekat. Apabila cikgu letak 4 sudu gula, maka ia akan membentuk larutan tepung. Apakah larutan cair, apakah larutan pekat dan apakah larutan tepung? Okey, di sini terdapat 3 jenis larutan, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Apakah perbezaan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung? Okey, mari kita lihat perbezaan di antara ketiganya. Di dalam larutan cair terdapat sedikit zat pelarut. Dan di dalam larutan pekat, zat pelarut banyak. Di dalam larutan tepung, zat pelarut maksima ataupun berlebihan. Dalam larutan cair, boleh melarutkan banyak lagi zat pelarut. Dalam larutan pekat, boleh melarutkan sedikit lagi zat pelarut. Tetapi dalam larutan tepung, tidak boleh melarutkan zat pelarut lagi. Ya, jadi larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung kita boleh bezakan bergantung kepada berapa banyak zat pelarut yang ada di dalam pelarut tersebut. Jika zat pelarut sedikit, maka dia boleh menghasilkan larutan cair. Jika di dalam pelarut tersebut mengandungi zat pelarut maksima, maka ia boleh menghasilkan larutan tepung. Okay. Kita tahu tadi bahawa larutan terdapat 3 jenis, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, selain daripada larutan, kita juga akan belajar tentang ampaian. Jadi apakah perbezaan antara larutan dan ampaian? Okey, larutan dan ampaian. Larutan jernih. Maknanya kita boleh nampak, contohnya larutan gula. Larutan tu jernih. Jernih maksudnya larutan itu tidak ada warna. Ya, dia jernih, dia boleh nampak. Ya, contohnya air sirap. Air sirap walaupun dia ada warna, tetapi
kita boleh nampak. Kita boleh nampak daripada satu bekas ke bekas yang lain. Ya. Maksudnya larutan jernih. Kemudian zat terlarut melarut sepenuhnya. Semua zat terlarut di dalam cawan tersebut larut sepenuhnya di dalam pelarut atau di dalam air. Dan tiada mendakkan pada dasar cawan. Sementara ampaian, larutan keruh. Kenapa ampaian itu keruh? Ya? Kerana zat larut tidak melarut sepenuhnya. Ini boleh menyebabkan keadaan ampaian tersebut keruh. Dan ada mendakkan pada dasar bekas. Jadi, ada mendakkan pada dasar bekas dan larutan dan warnanya keruh. Ini menunjukkan bahawa zat larut tidak melarut sepenuhnya. Okey, moga bermanfaat untuk semua.